Selamat malam semua, nama aku Rajesh. Kisah ni berlaku sekitar tahun lewat 1980-an dulu, semasa aku berumur 14 tahun. Bersama seorang adik perempuan yang pada waktu itu berumur 6 tahun, Mami dan juga Daddy, kami tinggal di sebuah rumah yang terletak di sebuah estet. Daddy ditugaskan menjadi pengurus pekerja di ladang estet yang menanam jagung. Semasa ditawarkan bekerja, Daddy ada memohon untuk membawa kami berpindah ke situ. Itulah dia diberikan kepercayaan oleh pihak pengurusan untuk tinggal di rumah bekas pemilik estet yang sudah lama kosong. Rumah ni adalah sebuah rumah banglo. Kawasan sekeliling luas, ada 2 tingkat setengah dan ada bilik bawah tanah. Tingkat bawah ada ruang tamu, dapur, bilik membaca dan 1 bilik untuk tetamu. Tingkat kedua pula ada 5 bilik. 1 bilik utama, 1 bilik aku dan 1 lagi bilik adik. Sementara 1 bilik kosong yang terletak di hujung koridor. Awal-awal masuk tu memang kami rasa seram. Iyalah, rumah ni sudah lama kosong. Keadaan pun suram, gelap lagi. Tapi setelah seminggu kami di situ, kami mula menyesuaikan diri dan tak rasa seram lagi. Pernah aku tanya Daddy tentang rumah tu. Daddy ceritakan yang pemilik asal rumah adalah seorang yang berbangsa kulit putih daripada Jerman bernama Klaus Hendrik. Dia adalah pemilik asal estet tempat Daddy bekerja ni. Klaus tinggal bersama isteri dan 3 orang anak. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di rumah ni membuatkan Klaus menjual estet dia kepada kerajaan sebelum pulang ke Jerman. Kata Daddy lagi, Klaus Hendrik pulang seorang diri tanpa keluarganya. Aku terkejut dan tanya, Daddy, kan dia ada keluarga? Kenapa dia balik seorang diri? Keluarga dia di mana pula? Daddy hanya mendiamkan diri dan tukar topik cerita lain meninggalkan aku dan adik yang sedang mendengar cerita ni tertanya-tanya. Tapi, walaupun Daddy tak pernah ceritakan, tapi kisah sebenar aku dan adik dapat tahu sendiri melalui beberapa insiden yang berlaku sebulan selepas kami berpindah masuk. Antara rutin kami di rumah tu ialah aku dan adik akan ke sekolah pada waktu pagi, sementara Daddy bekerja di estet dan Mami pula berada di rumah. Setelah pulang dari sekolah, aku akan mengikut Daddy mengelilingi sekitar kawasan estet, sementara adik akan berada di rumah dengan Mami. Antara rutin Daddy pada setiap petang, dia akan membawa aku membonceng motosikal kapcainya dan kami akan mengelilingi sekeliling kawasan estet mengikut laluan tanah di luar pagar. Kata Daddy, ini pemeriksaan harian yang dia perlu buat untuk memastikan tiada apa-apa benda pelik yang tidak diingini berlaku sebelum pekerja berehat pada waktu malam. Aku sebenarnya okey je ikut Daddy ni, tapi kadang aku rasa berdebar. Kenapa? Sebab ada satu bahagian estet yang terletak berdekatan dengan kawasan hutan yang entah kenapa, tiap kali kami melalui kawasan tu, bulu roma aku mesti akan meremang. Dahlah kawasan hutan tu nampak gelap. Pokok-pokok di hutan tu pun besar dan tinggi. Tiap kali kami melintasi kawasan tu, aku akan suruh Daddy bawa motor laju sikit. Sehinggalah ada suatu hari tu berlaku satu kejadian di mana motosikal kami rosak ketika berada di kawasan yang aku ceritakan tadi. Kami turun dari motor dan Daddy kata dia boleh baiki. Aku pun iakan sahaja dan tunggu. Walhal boleh je kami sorong motor tu, tapi entahlah, Daddy ni memang keras kepala sikit. Kalau dia nak buat tu, dia akan buat sampai dapat. Dia tak kisah apa orang lain cakap. Jadi aku pun duduk di tepi melihat Daddy memeriksa motor. Tidak beberapa jauh dari dia adalah hutan yang aku ceritakan tadi. Memang sepanjang aku duduk menunggu tu, bulu roma aku dah meremang. Aku cuba untuk tidak melihat ke arah hutan, tetapi telinga aku masih mendengar. Selain daripada bunyi angin dan cengkerik, dari jauh, sayup-sayup aku mendengar satu suara. Suara yang macam aku kenal. Suara seorang gadis yang berbisik bertanya, "Mana patung aku? Mana patung aku? Mana patung aku?" Aku terkejut dengar suara tu sebab suara tu macam suara adik perempuan aku. Aku segera berdiri dan memeluk Daddy. Aku kata, "Daddy, dengar tak? Suara siapa tu?" Daddy tengok dan kata, mana ada apa-apa. Sudah, duduk sana tunggu Daddy tengah buat motor ni. Aku masa tu memang dah menggigil. Aku tak nak duduk jauh, aku duduk betul-betul di sebelah motor tu. Dalam 10 minit macam tu, suara tu berbunyi lagi. Kali ni, ia berbunyi, "Mana patung aku? Mana patung aku, Rajesh?" Dia sebut nama aku pula.
Dia tahu nama aku. Masa ni air mata aku dah berlinangan jatuh macam air terjun. Aku kata dengan Daddy, "Daddy, dengar tak suara tu?" Daddy tengok aku, dahi dia berkerut dan kata, Kau ni Rajesh, tak apalah, jom kita tolak je sampai ke rumah." Aku peluk tangan Daddy mengikut dia menolak motor. Masa ni aku perasan bulu roma di tangan Daddy pun turut naik, menandakan dia pun dengar suara tu dan rasa seram. Tapi dia buat tak tahu. Yalah, bapa-bapa ni kan selalu ego. Kalau aku teringat balik, aku rasa lucu pula. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua berlaku 3 hari selepas itu. Ibarat benda tu mengikut kami pulang ke rumah. Aku mula mendengar suara adik perempuan aku pada waktu malam di tingkat bawah rumah. Padahal kami semua tidur di tingkat kedua di bilik masing-masing. Sekitar pukul 3 pagi, aku dengar, "Mana patung aku? Mana patung aku? Ada siapa yang nampak tak patung aku? Ada siapa yang nampak tak patung aku?" Aku tak hiraukan suara tu sebab aku tahu adik aku tengah tidur di bilik dia. Aku ceritakan ini kepada Daddy dan Mami. Tapi Daddy biasalah dengan ego dia. Dia cakap itu hanya imajinasi aku. Tidak sehingga kejadian menjadi semakin teruk. Kali ni, adik perempuan aku pula yang kena. Sekitar pukul 1 pagi, aku terbangun sebab terdengar bunyi pintu bilik adik terbuka. Diikuti dengan tapak kaki dia keluar di koridor sebelum turun ke bawah. Hairan, bila adik aku ni jenis penakut, dia tak akan keluar dari bilik masa semua orang dah tidur. Kalau dia nak kencing pun dia sanggup tahan sampai pagi daripada keluar tengah-tengah malam. Satu persatu, aku dengar bunyi kaki adik aku melangkah turun, membuatkan aku risau dan turut keluar dari bilik. Saat aku membuka pintu, kedengaran dia seperti sedang berbual dengan seseorang. Katanya berbisik, "Mana ada patung kau di sini?" Aku terdengar adik aku kata macam tu. Aku rasa hairan sebab kami semua sudah nyenyak tidur. Dengan siapa dia bercakap? Kaki aku melangkah perlahan-lahan keluar ke koridor tingkat kedua dan mengintai ke tingkat bawah. Sejurus selepas aku melihat ke bawah, hampir sahaja tubuh badan ini rebah ke lantai bila di sebalik kegelapan kelihatan seorang budak perempuan yang serupa dengan adik aku berdiri di depan dia dan berkata, "Patung saya di bawah tu mari temankan saya cari," sambil benda tu menunjuk ke arah pintu untuk pergi ke bilik bawah tanah. Aku walaupun dah hampir pengsan, aku menjerit dari atas, "Adik, jangan ikut dia." Sejurus selepas aku menjerit, adik berpaling ke atas melihat aku dan benda tu hilang serta-merta. Daddy dan Mami terjaga sebab terdengar jeritan tadi. Mereka keluar dari bilik terpinga-pinga melihat aku dan adik. Aku jelaskan semuanya dan dari situlah Daddy mula percaya dengan gangguan yang aku ceritakan selama ini. Banyak lagi kejadian-kejadian pelik yang kerap kali berlaku dan tiap kali benda tu muncul akan kedengaran suara kanak-kanak perempuan bertanya, "Di mana anak patung saya?" Sehingga tahap Mami beli puluhan anak patung letak di ruang tamu mengharapkan apa yang mengganggu tu berhenti. Tetapi tidak, dia tetap mahukan patung dia. Daddy buntu tidak tahu apa yang patut dilakukan. Sehinggalah dia meminta bantuan dari penduduk tempatan. Rupa-rupanya, kelibat kanak-kanak perempuan mencari patung dia memang selalu dilihat berada di sekeliling rumah. Mereka percaya itu adalah Agnes, anak bekas pemilik rumah ni. Mengikut cerita penduduk tempatan, dulu pernah berlaku satu peristiwa menyeramkan di rumah ni. Pemilik asal iaitu Klaus Hendrik bergaduh besar dengan isterinya. Kononnya isteri Klaus menuduh dia curang dengan salah seorang pekerja estet. Keadaan menjadi sangat tegang sehingga Klaus membunuh isterinya. Apa yang tragik, anak-anak Klaus yang lain turut menjadi mangsa kecuali anak perempuan dia yang paling bongsu bernama Agnes. Agnes sempat melarikan diri dan dia hilang tanpa jejak, tidak ditemui sehingga hari ini. Walaupun kami dah tahu kisah sebenar yang berlaku di sini, tapi kami masih buntu dan tertekan dengan gangguan daripada Agnes. Sehinggalah ada satu malam tu tergerak hati Daddy tekad untuk memeriksa bilik bawah tanah. Walaupun waktu tu sudah berbulan kami berpindah masuk, tiada seorang pun yang pernah turun ke bilik bawah tanah. Daddy membuka pintu di lantai dan kelihatan tangga yang gelap untuk turun. Mami, aku dan juga adik berada di belakang Daddy cemas berdebar melihat Daddy meneruskan langkah turun ke bawah.
Semakin Daddy turun, semakin dia hilang dari pandangan kami. Yang menjadi semakin risau adalah dalam 15 minit dia di bawah, keadaan menjadi sunyi. Kami tak nampak apa-apa di bawah, hanyalah kegelapan. Tiba-tiba kedengaran seorang kanak-kanak yang berkata, dah jumpa pun. Terima kasih. Daddy kelang kabut naik ke atas menakutkan kami yang menunggu dari tadi. Kata Daddy, telefon polis sekarang, telefon polis. Rupa-rupanya Daddy menemui sekujur tulang rangka kanak-kanak perempuan yang telah pun reput di sebuah sudut di belakang almari, tersembunyi dari pandangan. Di samping tulang temulang tu ada patung arnab putih. Itu adalah Agnes. Semasa insiden pembunuhan berlaku puluhan tahun yang lalu, Agnes sebenarnya bersembunyi di bilik bawah tanah. Akibat tidak dapat keluar dan ditinggalkan, dia pun meninggal di situ. Rupa-rupanya selama ini Agnes mahu tubuh badan dia ditemui. Itulah dia kerap kali muncul. Agnes telah dikebumikan di salah sebuah tapak perkuburan. Batu nisan dia bertulis nama Agnes Hendrik. Yalah, mana tahu suatu hari nanti Klaus Hendrik kembali. Sekurang-kurangnya dia tahu di mana anak dia dikebumikan. Untuk kami pula, selepas kejadian tu tak ada lagi gangguan yang berlaku. Kami tinggal di situ sehinggalah aku tamat sekolah menengah dan berpindah ke bandar. Sehingga hari ini, kalau ada orang bertanya tentang zaman kanak-kanak, mesti kisah ini yang akan aku ceritakan. Sebuah kisah yang aku tak akan lupakan sampai bila-bila.